Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Video kali ini adalah tentang sisi 4 kitaran, iaitu subtopik 6.2 di bawah tajuk sudut dan tangen bagi bulatan. Apa itu sisi 4 kitaran? Sisi 4 kitaran ialah suatu sisi 4 dalam bulatan dengan keadaan keempat-empat bucu sisi 4 tersebut terletak pada lilitan bulatan. Awak tengok kepada gambar rajah yang berada di sebelah ni, yang dikatakan sebagai sisi 4 kitaran adalah keempat-empat bucu segi 4 ini ianya menyentuh lilitan bulatan. Kalau awak tengok yang ini, P, Q, R dan juga S. So, keempat-empat bucu segi 4 ini menyentuh lilitan bulatan. Maka ini yang dikatakan sebagai sisi 4 kitaran. Kalau salah satu daripada bucu ini tidak menyentuh bulatan, maka ianya bukan sisi 4 kitaran. Bagaimana kita nak mengenal pasti sisi 4 kitaran? Tengok kepada contoh soalan yang pertama. A, B, C dan juga D. So, ini adalah sisi 4 tetapi ianya bukan sisi 4 kitaran kerana bucu D tidak menyentuh bulatan. Jadi, ini adalah bukan sisi 4 kitaran. Yang kedua. D, E, F, G. Yang ini adalah sisi 4 kitaran kerana keempat-empat bucu ini dia menyentuh lilitan bulatan. Soalan yang ketiga. K, L, N. O tidak menyentuh lilitan bulatan. Maka gambar rajah ini bukan sisi 4 kitaran. 4. P, Q, R, S. Sisi 4 menyentuh semua lilitan bulatan, maka ini adalah sisi 4 kitaran. Manakala soalan yang kelima, T, U, V. O ini tidak menyentuh lilitan bulatan. Walaupun bentuknya adalah sisi 4, tetapi dia tidak menyentuh lilitan bulatan, maka ini bukan sisi 4 kitaran. Apabila sisi 4 itu adalah sisi 4 kitaran, maka hasil tambah sudut-sudut yang bertentangan dalam sisi 4 kitaran ialah 180 darjah. Kalau awak tengok kepada gambar rajah ni, yang dikatakan sebagai sudut yang bertentangan. Sudut X dia bertentangan dengan sudut Y. Sudut P dia bertentangan dengan sudut Q. Jadi, ikut kepada definisi bagi sisi 4 kitaran, apabila kita tambah sudut-sudut yang bertentangan ini, jumlahnya adalah 180. Jadi X tambah dengan Y, kita akan dapat 180. Manakala P tambah Q juga sama dengan 180. Dia akan jadi 180 dengan syarat sisi 4 ini merupakan sisi 4 kitaran. Ini sisi 4 kitaran. Baik, kita akan tengok kepada contoh soalan. Rajah di sebelah menunjukkan sisi 4 kitaran K, L, M, N. Hitung nilai X dan Y. So, K, L, M, N. So, ini sisi 4 kitaran kerana keempat-empatnya menyentuh lilitan bulatan. Jadi, hubungan antara K dan M, 104 dan juga 8X. Kita boleh cari nilai dia. 8X tambah dengan 104, jawapannya adalah 180. So, 8X sama dengan
180 tolak 104. 8x sama dengan 76. Okay, so x sama dengan 76 bahagi dengan 8. So nilai x sama dengan 76 bahagi 8, awak akan dapat 9.5. So nilai x adalah 9.5. Okay. Baik, soalan yang kedua. Okay, bagaimana nak mencari nilai y? Okay, so y hubungannya adalah 4y dan juga 98. Okay, jadi 4y tambah 98 sama dengan 180. 4y sama dengan 180 tolak 98. 4y sama dengan 82. Y sama dengan 82 bahagi 4. Y sama dengan, okay, awak akan dapat 20.5. Okay, boleh? Contoh yang seterusnya, hitung nilai R dan juga nilai S. Baik, nilai R, okay, ini adalah sudut yang kita nak cari nilai R. So R ini berada pada sisi 4 kitaran ni. Jadi R ini dia ada hubungan dengan sudut bertentangannya adalah 50. Jadi R tambah dengan 50 sama dengan 180. R sama dengan 180 tolak 50. R sama dengan 130. Okay. Manakala nilai S, okay, yang ini adalah sudut S. So ini adalah sisi 4 kitaran dia. Okay. Jadi S dia ada hubungan bertentangan dengan 110. Jadi nilai S tambah dengan 110 sama dengan 180. S sama dengan 180 tolak 110. S sama dengan 70. Okay, simple je. Soalan yang seterusnya, hitung nilai R dan juga nilai S. Baik, kita cari dahulu nilai R. Okay, ini adalah sudut yang kita nak cari nilai R. Jadi kita boleh nampak dekat sini ada sisi 4 kitaran kan. Okay, yang ni Maka R ini bertentangan dengan sudut 120 kan. Jadi nilai R tambah dengan 120 sama dengan 180. R sama dengan 180 tolak 120. R sama dengan 60 darjah. Okey. Baik, yang kedua nilai S. Okey, saya padam ni So kita dah dapat nilai R tadi adalah 60. Baik, nilai S. Okey, bagaimana kita nak mencari nilai S? Okey, S ini dia berada dalam sisi 4. Ini kan? 1 2 3 4. Okey, dia berada dalam sisi 4. Jumlah sudut yang berada dalam sisi 4 adalah 360. Jadi, kita dah dapat dekat sini 60, sudut yang kedua adalah 40. Okey, sebenarnya kita boleh cari sudut dekat O ni. Okey, ini adalah sudut pada pusat bulatan. Okey, kita ingat lagi yang kita belajar masa bahagian yang pertama hari tu. Okey, kita boleh cari nilai sudut pada O ni yang mana ianya ada hubungan dengan 120. Okey, 120 adalah sudut pada lilitan bulatan. Okey, maka sudut yang berada pada O ini adalah 2 kali ganda. Okey, kita cari dulu nilai O. O sama dengan 2 kali ganda daripada 120. So 120 darab dengan 2,
nilai O adalah 240. Okey, so nilai dekat situ adalah 240. Okey, jadi berapakah nilai S? Okey, S sama dengan S tambah dengan, okay, kalau kita tambah semua, 40 tambah dengan 60 tambah dengan yang kita dapat tadi 240 sama dengan 360. Okey, kenapa 360? Kerana ianya adalah sisi 4 tadi kan. Jadi S tambah dengan, okey, 240 tambah 60 tambah 40. 340 sama dengan 360. S sama dengan 360 tolak 340. S sama dengan 20 darjah. So nilai S adalah 20 darjah. Okey, boleh Seterusnya kita akan pergi kepada hubungan antara sudut perluaran dengan sudut pedalaman bertentangan yang sepadan. Baik, sudut TSR, iaitu sudut A ni, sudut A ini disebut sebagai sudut perluaran. Untuk sisi 4 P, Q, R dan juga S. Dan sudut bagi theta ni, iaitu sudut pada PQR ini adalah sudut pedalaman yang bertentangan dengan sudut perluaran A. Okey, kalau saya bulatkan dekat sini kan. Okey, yang ini ini adalah sudut perluaran. Manakala theta ini adalah sudut pedalaman. Sudut theta ni dia bertentangan dengan sudut perluaran A. Okey, maka apabila berlakunya sudut perluaran dan sudut pedalaman yang bertentangan ni, nilai theta ni sebenarnya dia sama nilai dengan A. Okey, contoh, kalau kata sudut pada theta ni adalah 100, contoh 100 sudut pada A ni pun sama, ianya adalah 100. Kerana hubungan ini yang kita sebut sebagai hubungan antara sudut perluaran dan juga sudut pedalaman yang bertentangan. Okey, sudut yang ada dalam sisi 4 kitaran yang bertentangan, kemudian dengan sudut perluaran dia, nilai dia sebenarnya adalah sama. Okey, contoh yang saya beri tadi ni, kalau theta dia adalah 100, maka nilai A dia pun adalah 100. Boleh? Okey, kita akan tengok kepada contoh soalan. Baik, contoh soalan yang ni hitung nilai M dan juga nilai N. Okey, ini adalah nilai M. M adalah sudut perluaran Okey, M adalah sudut perluaran. So kalau sudut yang berada di dalam kitaran ini adalah dekat sini kan. Okey, so mana yang bertentangan dengan sudut ini? Okey, iaitu 105. Okey, maka nilai M ini adalah 105 darjah. Okey, nilai 105 ni dia mesti sama dengan M kerana dia ada kaitan dia. Okey, sama juga dengan N. Okey, awak tengok N N adalah sudut pedalaman. Okey, ini adalah bertentangan dia, maka yang berada di peluarannya adalah 110. So nilai N sama dengan 110 kerana ianya masing-masing ada kaitan dia. Boleh Baik, contoh yang terakhir hitung nilai A dan juga nilai B. Okey, kita nak mencari nilai A dan juga nilai B. So kalau awak tengok dekat sini pun kita dah boleh tahu nilai A dan juga nilai B ni sebenarnya nilai yang sama kerana ianya ada hubungan sudut pedalaman dan juga sudut perluaran kan. So kita boleh cari nilai A dahulu. Okey, kalau kita tengok kepada gambar rajah ni, yang berada dalam A ni, sudut yang berada A ni adalah berada dalam segitiga sama kaki kan. Ni segitiga sama kaki So kalau segitiga sama kaki, kalau dekat sini nilai dia adalah 48, maka dekat sini pun nilai dia adalah 48. So kita boleh cari nilai A kan. Jadi nak mencari nilai A,
A sama dengan 180 tolak dengan 48 tolak dengan 48. Okey, awak akan dapat A sama dengan awak akan dapat A sama dengan 84 darjah. So nilai A ini adalah 84 darjah. So berapa nilai B? Okey, A adalah sudut pedalaman. So ini bertentangan dia. So sudut keluaran dia, nilai B dia pun sama sebenarnya 84. So berapa nilai B? Sama dengan 84. Okey. Boleh? Baik, sekian sahaja video untuk kali ini. Kita akan berjumpa lagi untuk subtopik yang seterusnya. Sekian sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.